So setiap orang berbeza. Di dunia ada 8 bilion manusia, 8 bilion bukan milion, 8 bilion manusia, dan semua 8 bilion manusia lah berbeza. Even dua orang kembar, anak kembar yang lahir pada perut ibu yang sama, bila mereka besar mereka tetap berbeza. So sebab itu kita panggil 8 bilion manusia, 8 bilion yang berbeza. Jadi 8 bilion berbeza berkenaan kita kena, sudah pasti cara mereka melakukan perubahan adalah berbeza. So jadi ada orang boleh berubah dengan, kita tengok dia pun dia dah berubah dah. Kita tengok dia, kita macam stare dekat dia, kita macam besarkan mata dekat dia, dia dah faham dah. Macam jegil dia sikit lah. Dia dah faham dah kan. Tetapi ada orang yang mungkin kita perlu bercakap berpuluh kali baru dia melakukan perubahan. Assalamualaikum, selamat datang dalam Isi Minyak Dulu by Transmati Automotive. Episod kali ni kita buat kelainan sikit. Sebab apa? Hari ni orang kata cikgu saya ataupun pembimbing saya dalam kehidupan dari segala bentuk lah, Encik Fauzi Nordin. Siapa yang tak tahu, Encik Fauzi Nordin merupakan ayah saya. Jadi ayah saya ni saya panggil, saya jemput sebab saya nakkan ilmu beliau. Kebetulan Fik tak ada hari ni. Sebab Fik yang tanyakan soalan ni, dia nak soalan berkaitan dengan human resource management, macam mana nak menguruskan pekerja. Jadi topik hari ni kita more kepada macam mana kita nak uruskan pekerja, nak dapatkan pekerja berkualiti, dan macam mana kita nak motivate orang. Sebelum tu bagi salam dulu. Assalamualaikum bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapa tak apa, bapa orang kata tu informal je kita kan. Boleh. So macam Alun cakap dengan bapa tu, ada permasalahan human resource maksudnya nak cari pekerja, macam nak dapat pekerja yang bagus. Tapi sebelum tu orang mungkin nak tahu Papa dalam dunia training ni dah berapa lama dan bagaimana ianya bermula. Tak ada lama, tapi dah 24 tahun. So bermula pada usia 35 tahun lagi dah masuk dalam industri latihan kan? Lepas bekerja dengan kerajaan, lepas bekerja dengan JLC, dan juga lepas bekerja dengan sebuah syarikat korporat. So kemudian berkecimpung di dalam dunia latihan, coaching dan juga konsultansi lah, ataupun perundingan ya. Yang Bapa buat plus dulu tu berapa tahun? Dalam plus lebih kurang dalam plus projek Lebuh Raya Utara Selatan Berhad lebih kurang dalam 11 tahun, dan sebelum tu ada lebih kurang 2 tahun lebih dalam perkhidmatan kerajaan. Okey, buat tu apa kerja plus dulu kan? Memang menguruskan berapa ramai manusia ataupun ialah human resource kan, bahagian human resource, berapa ramai pekerja yang Papa uruskan? Pada mulanya dalam operation berkenaan jaga Lebuh Raya Kuala Lumpur Seremban, ada 5 buah Plaza Tol dan jumlah staf dalam 200 orang lah pada masa berkenaan, di mana operasi tol masih lagi menggunakan manual, tak macam hari ni dah ada touch and go, smart tag, RFID. Dulu guna manual, kita collect manual. Jadi jumlah staf tu ramai, dan dalam 200 orang berkenaan ada lebih kurang 30 orang penyelia, iaitu di 5 buah Plaza Tol dalam Lebuh Raya KL Seremban. Okey, mungkin orang yang mendengar ni pun mungkin ada generasi yang tak dapat merasa lah fasa tu, fasa yang kita bayar pakai cash kan. Setiap kali kita nak lalu kita kena bayar pakai cash, kita kena tunggu duit pulang. Ada tak apa-apa kes lah yang berlaku sepanjang menguruskan, antara yang kes-kes memorable lah? Sebab dunia sewaktu itu mungkin tak ada siapa yang, bukan tak ada siapa, mungkin ada segelintir yang tak boleh relate, diorang tak sempat. Jadi macam mana sewaktu itu menguruskan sistem pembayaran melalui cash sahaja? Pada masa berkenaan adalah di mana Lebuh Raya pun tak besar macam sekarang, dan disebabkan tak besar tapi kereta masih lagi banyak pada masa berkenaan, terutama sekali pada hari Minggu kan, pada hari Sabtu, Ahad macam tu, ataupun hari public holiday ataupun hari cuti-cuti am kan. So jadi dalam pembayaran tol tu, terutama orang nak pergi kerja sebelah pagi kan, so memang nak cepat, nak pantas. So jadi staff terpaksa bekerja lebih pantas daripada biasa. Biasanya dahulu dalam pembayaran tol ni kita estimate 1 minit 4 kereta. Tetapi pada waktu pagi berkenaan, pada pagi-pagi orang nak pergi kerja tu, jadi dia kena laju. So ada staff kita yang boleh buat sampai 10 kenderaan dalam 1 minit.
So jadi dia kena laju cepat, pulangkan duit dan cepat sebab semua orang rushing nak pergi kerja kan pada masa berkenaan. 10 kereta dalam masa 1 minit. 1 minit. Itu memang high performance lah. High performance, dan dia boleh berlaku disebabkan staff kita pun buat kerja dengan cekap, dan kemudian pemandu pun memberi kerjasama. Mereka pun nak cepat. Kadang-kadang kita nak cepat tapi pemandu yang bila kita dah bagi duit baki tu, dia nak bubuh dalam beg duit dia dulu, dia nak simpan beg duit dalam poket dia, baru dia nak masuk gear dan jalan. So jadi kelewatan tu kadang-kadang bukan berhujung pada kita, tapi pada pemandu sendiri yang orang kata dia nak selesaikan dia punya isu dia, nak bubuh duit dalam dalam wallet dia, baru dia nak jalan. So jadi banyak bergantung kepada kedua-dua lah, kecakapan pekerja dan juga kerjasama daripada pemandu kenderaan pada masa berkenaan. Korang pernah rasa tak? Isi apa orang kata tu, bayar tol pakai cash. Maksudnya waktu tu touch and go langsung tak ada kan? Tak ada. Smart tag pun tak ada. 100% 100% pada masa pada permulaan tu lah. Lepas tu baru datang apa kita panggil, dia ada satu sistem macam smart tag tu kan. Tapi dia agak lewat juga datang pada masa berkenaan. Dan lebih kepada kita kena terima tiket transit dulu. Lepas tu kita masuk dan dalam mesin kita dia akan calculate berapa bayaran tol berkenaan, barulah kita minta bayaran. So jadi proses tu dia agak lambat lah. Macam tu. Habis ada tak, yelah biasalah orang nak pergi kerja, orang nak pergi sesuatu destinasi, kadang-kadang dorang dalam fasa state yang berlainan. Ada yang tengah rushing, ada yang mungkin tengah bergaduh. Ada tak yang menyebabkan kekacauan sebab manusia berdepan dengan manusia kan dalam pembayaran tol tu? Ada tak kes-kes yang macam tu berlaku? Adalah kes yang pelik, macam suami isteri bergaduh kan. So jadi bergaduh, tak tahu apa punca dia bergaduh, tapi kemudian isteri tu dia marah dengan suami. So dia dia gegarkan gear kereta berkenaan sampai tercabut gear berkenaan. Of course lah, suami marah lah, dia tercabut dia punya kita panggil tiang gear tu tercabut berkenaan. So jadi bila cabut jadi kecoh lah kan, kereta pun tak boleh nak berjalan, suami benar-benar melenting, dah rosak dan sebagainya. Dan kita lah terpaksa pergi dan selesaikan sekurang-kurangnya lah mereka mereka tidak mengganggu kita punya perjalanan tol pada masa berkenaan lah. Faham. So bila transition ke arah touch and go, semuanya jadi lagi smooth, semuanya lebih bagus lah. So waktu tu untuk hire 200 orang pekerja, ataupun yelah mesti ramai lah, mungkin bukan keseluruhan 200 orang pekerja, mungkin ada section yang papa sendiri hire kan. Bila menjadi penjaga tol sewaktu itu, mungkin antara elemen yang diperlukan adalah integriti. Sebabnya menguruskan duit kan, macam mana plus mengawal benda tu supaya tak ada keterisan, ataupun mungkin mengelakkan daripada meng-hire pekerja-pekerja yang tidak, orang kata tu integriti dia kurang, macam tu, bermasalah lah. So integriti ni kita tak nampak, kita orang kata daripada luaran tu kita tak nampak kan. Dan kadang-kadang kita ambil pekerja yang kita rasa telah sedikit berumur dan telah berumah tangga contohnya, kita rasa integriti dia tinggi, tapi tak semestinya kan. Kadang-kadang kita rasa macam kita hire staff yang macam nampak hua-hua sikit kan, kita rasa macam ada isu, tapi di tempat kerja dia mungkin jadi seorang pekerja yang bagus. Jadi dalam menjaga integriti berkenaan, kita terpaksa orang kata mengetatkan SOP kita kan. So sebab teori dalam penyelewengan ni adalah teori adalah opportunity plus desire. So bila dia ada keinginan dia ada nafsu dia untuk melakukan penyelewengan, tapi kalau kita tutup peluang berkenaan, tak bagi dia opportunity, dia tak boleh buat. So jadi bila kita buat SOP yang kita panggil lengkap, SOP yang ketat, dan kemudian dibantu oleh pemeriksaan yang berkala, pemeriksaan mengejut dan sebagainya, maka kita tutup pintu-pintu peluang berkenaan. So jadi bila pintu peluang tersebut tertutup, walaupun dia ada desire, tapi dia tak boleh buat. Kalau dia buat juga tu memang kita mudah tangkap lah, sebab kita tak bagi dia peluang, baru dia tak ada ruang untuk buat berkenaan. Okay? Tetapi dalam keadaan bukan semua benda yang kita boleh tutup opportunity. Contohnya dalam operasi-operasi yang kita buat secara manual, bila kereta terlalu banyak, kita terpaksa collect manual contohnya. Mungkin dekat situ kita membuka peluang kepada orang untuk melakukan penyelewengan. Tetapi pada orang yang tak ada desire, walaupun duit tersebut ada depan mata dia, walaupun dia ada peluang depan mata dia, tak boleh buat sebab dia tak ada desire. So jadi kita tak mampu nak tengok orang tersebut ada desire atau tidak. Tapi apa yang kita boleh buat dalam pengurusan manusia ni adalah kita tutup peluang, opportunity tersebut kita tutup. Dan opportunity tersebut kita tutup melalui SOP yang jelas, SOP yang ketat. Dan pada hari ini opportunity berkenaan boleh ditutup dengan menggunakan CCTV contohnya, menggunakan teknologi.
So kalau dah ada teknologi berkenan, orang dah tak boleh nak buat hanky-panky lagi lah, sebab opportunity dah tak ada. Kalau dia buat, orang nampak. Itu di antara teori dalam kita mengatasi penyelewengan berkenaan. In short, dia kena ada SOP yang membantu mengawal keadaan supaya tak ada ruang. Kedua adalah bila kita tahu bila tak ada desire tu sendiri, masalah tu dia ada pemeriksaan mengejut juga, kan? Pemeriksaan mengejut juga. Mungkin antara elemen-elemen tu boleh dipraktikan dalam bisnes yang masing-masing yang mendengar ni, kan. Okey, itu baru kita orang kata on the surface lah. Kita berbalik tadi yang Papa dah buat training selama 24 years. Apa yang spark untuk pergi daripada human resource management pergi ke training? Training adalah satu komponen ataupun satu unit dalam human resource tersebut tu sendiri. Jadi kalau kita buat holistic human resource, so kita tak boleh lagi daripada training lah. So jadi training ni lebih kepada kita panggil development, dan sekarang ada orang sebut lifelong learning, kan, dan something yang dekat di hati ayah lah, kan. So tentang apa kita panggil on training itu sendiri. So dia about development dan dia about lifelong learning. Dan bila kita nak melakukan perubahan, salah satu cara adalah melalui training. So tak ingat ada satu kata-kata orang bijak pandai, dia kata satu-satunya perkara yang boleh mengubah, orang kata boleh menyelesaikan semua masalah adalah education. Dia kata even kemiskinan boleh diselesaikan melalui education, even peperangan pun boleh diselesaikan melalui education. Dia kata satu-satunya yang boleh mengubah dunia ni adalah education. So that's why passion Papa adalah dalam training, ya. So training, bila pergi ke training on the first year, adakah fokusnya hanya bahagian human resource saja, ataupun dah moving towards, sebab lu tahu apa ada NLP, neurosemantik, kan. Time bila dia ada shifted ke arah itu, ataupun apakah modul pertama yang sebenarnya seawal-awal training yang Papa buat dulu? Modul pertama labor law. Undang-undang buruh. This is the first module yang develop adalah labor law ataupun undang-undang buruh, kan. So daripada situ dikatakan bahawa manusia ni boleh berubah melalui undang-undang, kan, tetapi kemudian later on manusia juga boleh berubah melalui unsur-unsur lain. Contohnya bila kita mampu mengubah nilai dalam diri dia, mampu mengubah kepercayaan dalam diri dia, maka manusia juga boleh berubah. Tapi kalau kita tengok banyak organisasi yang mengubah manusia dengan menggunakan undang-undang, bermaksud kalau you buat, you kena. Contohnya, kan, kalau you tak buat, you being given a rewards and so on. So jadi faktor undang-undang tu tak boleh lagi lah. So faktor hukuman, punishment yang diberi kalau orang sebut melanggar sesuatu. Ada orang boleh berubah dengan baik melalui rewards. Dipanggil pleasure. P yang pertama adalah pleasure. Dan ada orang yang boleh berubah dengan baik melalui pain. Dua P, satu pain and pleasure, satu pleasure, satu lagi pain. Jadi pada awal penglibatan di dalam training ni lebih kepada try untuk mengubah manusia melalui undang-undang, melalui pain. You buat, you kena, lebih kurang macam tu. Tetapi kita faham, Papa juga faham bahawa kita ada pleasure, iaitu dengan memberi rewards pada orang, dan orang boleh melakukan perubahan. Oh, faham. Maksudnya modul pertama labor law adalah cara untuk aware, kan, pekerja-pekerja ni apa consequences dia. Supaya diorang tak buat lah benda-benda ni. Itu antara first module. Lepas tu dia bergerak ke modul? Ya, sebab dalam usaha untuk mendapatkan holistik ataupun secara keseluruhannya bagaimana manusia berubah adalah itu yang beralih kepada psikologi, beralih kepada neuro-linguistic programming, beralih kepada neurosemantics, beralih kepada neurosinergy, dan kemudian beralih pada coaching dalam melakukan perubahan berkenaan. So setiap orang berbeza. Di dunia ada 8 bilion manusia, 8 bilion, bukan milion, 8 bilion manusia, dan semua 8 bilion manusia adalah berbeza. Even dua orang kembar, anak kembar yang lahir pada perut ibu yang sama, bila mereka besar mereka tetap berbeza. So sebab itu kita panggil 8 bilion manusia, 8 bilion yang berbeza. Jadi 8 bilion berbeza berkenaan, kita kena sudah pasti cara mereka melakukan perubahan adalah berbeza. So jadi ada orang boleh berubah dengan kita tengok dia pun dia dah berubah dah. Kita tengok dia, kita macam stare dekat dia, kita macam besarkan mata dekat dia, dia dah faham dah. Macam jegil dia sikit lah. Dia dah faham dah, kan. Tetapi ada orang yang mungkin kita perlu bercakap berpuluh kali baru dia melakukan perubahan. So jadi dalam usaha mencari Papa mencari
apakah teknik dalam melakukan perubahan pada diri sendiri, teknik melakukan perubahan pada orang lain, berapa banyak teknik yang ada. So jadi itu yang buat adventure, yang panggil kembara ilmu, iaitu mencari sesuatu yang belum diketahui dalam kita melakukan perubahan kepada manusia. Okey. Saja nak bagi tahu juga di samping tujuan kita kat sini juga nak bagi tahu yang human perlukan training untuk develop. Jadi antara tools yang kita nak angkat sekali dalam podcast kali ini adalah NLP, Neurosemantics dan juga apa yang last? Neurosynergy. Neurosynergy itu paling latest lah. Sebenarnya dia adalah satu modul yang grow kan, daripada NLP ke Neurosemantic ke Neurosynergy kan. Ia adalah kalau in short apa nak cakap ini pasal apa sebenarnya? Tapi kalau sebagai practical psychology kan, kadang-kadang kita bercakap dengan orang, katalah kita bercakap dengan dua orang kan, cakap dua orang, yang seorang tersebut dia melakukan perubahan. Katalah seorang pengurus bercakap dengan dua orang pekerja, topik yang sama, pada masa yang sama, language yang sama dan waktu tarikh yang sama. Tetapi seorang melakukan perubahan dan seorang lagi tak berubah. So kenapa jadi macam tu? Kan? Sama juga macam seorang guru yang mengajar dekat sekolah kan. So ada 30 orang pelajar. So cikgu belajar pada masa yang sama, cikgu yang sama, buku teks yang sama dan environment yang sama, tapi bila periksa ada orang dapat nombor 1, ada orang dapat nombor 11. Kenapa jadi macam tu? So dia berpunca daripada language yang masuk dalam pemikiran seseorang berkenaan. So ada orang dia suka dengan language yang macam ni, ada seorang suka dengan language yang macam ni. Jadi bila language tersebut yang berbeza-beza, jadi result dia berbeza-beza. So dalam konteks NLP, Neurosemantics dan juga Neurosynergy, we call it sebagai practical psychology. Bagaimana kita boleh bercakap sehingga perkataan yang kita guna menyelinap, menerjah masuk dalam pemikiran orang. So kalau dia tak masuk pemikiran orang, terutama orang berkenaan dia buat firewall. So maksud dia, dalam hati dia cakap, kau cakap apa benda pun aku tak akan dengar. So jadi kita buang masa sebenarnya, sebab kita put all of energy untuk bercakap dengan dia, tapi dia ada firewall dah. So jadi persoalan dekat sini, bagaimana kita menggunakan pendekatan psikologi untuk memecah wall dia, firewall tu, macam mana kita nak pecah wall berkenaan sehingga dia tak ada pilihan, dia perlu mendengar dan dia melakukan perubahan. Okey, mungkin benda yang kita cakap ni mungkin kedengaran agak technical sikit lah sebab ada new terms yang viewers ataupun listeners yang baru dengar kan, even kat sini pun lah. Tapi kita put in simpler way lah. Kalau Alun letak, okay, contoh lah ni tim media Alun ni, dia pernah ada orang kata tu masalah dengan awek, ada yang nak mencari awek, macam tu lah lebih kurang kan. Masalah dengan girlfriend masing-masing lah. Papa bagi satu contoh lah untuk diorang boleh relate. Contohnya adalah contoh kau selalu gaduh dengan girlfriend kau sebab apa? Makan kat mana macam tu lah. Selalu nak makan kat mana diorang tak tahu. Dah tanya nak makan kat mana, cakap ikutlah kita suggest. Bila diorang suggest yang tu tak suka pula, maka timbullah konflik. Secara tak langsung lah, mungkin put in simpler words lah. NLP dengan tools yang ada ni, macam mana nak complement that situation? Kena faham tentang manusia. Ada manusia yang tahu apa benda yang dia mahu. Tapi ada manusia yang tak tahu apa benda yang dia mahu, tetapi dia tahu apa benda yang dia tak mahu. So ini kita panggil sebagai cara mana seseorang sebut berfikir. Contohnya macam tadi kan, kita kata jom pergi makan, dan kemudian nak makan kat mana, dia kata dia tak tahu nak makan kat mana. Tapi bila kita kata jom makan nasi ayam, dia tak nak. Oh, nasi ayam tak nak lah hari ni, asyik nasi ayam je kan. Okay, why not kita pergi makan sate? Tak nak lah sate tengah-tengah hari ni, tak sedap. So apa kata kalau kita pergi makan fast food? Oh, tak nak lah fast food. So jadi manusia kadang-kadang dia punya pemikiran, dia tahu apa benda yang dia tak nak, tetapi dia tak tahu apa benda yang dia nak. So dengan memahami berkenaan, kita kena beritahu dengan dia. So dalam hidup kita kena tahu apa benda yang kita nak. Yang tak nak tak beritahu pun tak apa. Ini kita panggil tentang pemikiran manusia. So bagaimana dia fokus kepada benda yang dia tak nak, tapi dia tak fokus pada benda yang dia nak. So bila kita menyedari bahawa itu corak dia, corak pemikiran dia, iaitu dia tahu apa benda yang dia tak nak, tapi tak tahu apa benda yang dia nak, so quite waste of time. So dia sepatutnya berfikir apa benda yang saya nak, apa yang saya tak nak itu tak penting. Kan? So sama juga macam nak beli baju ke, nak beli tudung kan? Ramai yang tahu tentang apa benda yang dia tak nak, tapi dia tak tahu apa benda yang dia nak. So jadi dia put all dia punya all of energy dia kepada benda yang tak nak, is waste of time, waste of your energy. Tetapi dia tak fokus pada apa benda yang dia nak dalam hidup dia.
So jadi dalam NLP kita dapat mapping, saya panggil mapping lah kan. Mapping itu map, memeta pemikiran orang. Bila kita boleh memeta pemikiran orang, kita tahu dia berada dekat mana dan kita boleh bantu dia dalam membuat sesuatu keputusan ataupun sesuatu kehendak berkenaan. Pattern manusia lain-lain kan. Apabila maksudnya tak ada betul, tak ada salah. Betul tak? Maksudnya kalau certain orang memang tendensi memikirkan apa yang dia tak nak, dia yang dia tahu, dia tak nak tu, dia tak nak ni, dia tak nak tu, dia tak nak ni, tapi dia tak tahu apa yang dia nak. Mungkin waktu itu bila kita menjadi, kita akan lead dia ke ataupun kita kena bagi tahu itu masalah dia yang dia kena work on. Takut juga dia boleh trigger juga kan. It depends on niat kita pada masa berkenaan, outcome kita pada masa berkenaan kan. Kalau kita ada plenty of time dan kita tak akan bergerak, okay, kereta ni tak akan bergerak untuk pergi makan selagi you tak beritahu dengan saya kemana, you nak makan apa. So kita decide kita tak nak bawa kereta dan tak nak orang kata tak nak masuk gear dan bawa kereta berkenaan selagi dia tak decide nak makan apa. So if you have plenty of time nak train dia kan, so you beritahu dulu you nak makan apa. Bila you beritahu nak makan apa, bawa kereta ni berjalan. So jadi kita force dia untuk membuat keputusan apa yang dia nak dalam hidup dia. Tapi kalau in most cases kita tak ada masa nak kita pun lapar contoh nak pergi makan kan, so kita nak tunggu dia yang mungkin masa 3-4 minit 5-6 minit untuk mungkin 10 minit baru nak buat keputusan. So kadang-kadang kita guide dia kan. Kalau semalam kita nak makan nasi ayam, apa kata kalau hari ni kita makan nasi biryani, so we have to give lots of suggestion pada dia kan. Dan kalau kita dah bagi banyak suggestion dan dia masih lagi belum membuat apa-apa keputusan, dan kita berkata okay lah, if there is a case hari ni you ikut apa benda yang saya nak makan, you just follow because you tak boleh buat keputusan hari ni. So masa dah singkat, lunch hour is only 1 hour, nak tunggu buat keputusan pun dah 10 minit tak jalan-jalan lagi, so you makanlah apa benda yang saya makan. So mungkin bermaksud kita lead dia ataupun kita pimpin dia untuk buat satu keputusan. Mungkin dia tak seronok, hopefully dia belajar sesuatu daripada situasi berkenaan. Ada satu orang pernah tengok kat social media, dia buat trik ni dekat dia punya pasangan lah. Dia kata macam ni, okay, cuba teka apa dalam kepala saya yang saya nak makan. Dia cakap macam tu lah. Lepas tu pasangan dia pun reply lah, oh awak nak makan nasi ayam kan. So bila kata macam mana nak tahu, sebenarnya nak tengok apa yang pops up sebenarnya dalam list dalam kepala pasangan dia tu, supayanya bila dia teka tu, dia assume yang apa yang dia teka tu pasangan dia pun nak benda yang sama, macam tu lah. So mungkin boleh try juga. Sebenarnya ni kan dia berbeza-beza cara orang, kita nak psikologikan orang supaya bukanlah kita nak masuk, kita nak manipulate orang, kita nak influence dia untuk buat keputusan. Boleh ke macam tu? Dia call it mind reading. Kita cuba untuk mind read orang. Sebenarnya macam papa sendiri tak suka mind read sebab tak tepat. Bila orang kata aku tahu apa benda yang dalam kepala kau, tak tepat sebenarnya. Kita tak tahu. Sebab there's so many things dalam otak manusia, kita tak mungkin dapat teka dengan tepat kan. Kalau kita teka dengan tepat pun just tekaan, macam orang main nombor ekor lah kan. So dia teka nombor tu mungkin dalam beribu kali, kenalah sekali. So jadi tapi bukan lelaki tu yang teka, pasangan dia beritahu, kejap, dia macam Alun cakap apa kan, apa tahu tak Alun nak makan apa sekarang, cuba apa teka, apa yang teka, apa cakap, oh nasi ayam so nasi ayam, you pun nak makan nasi ayam kan, jom kita makan nasi ayam. Dia macam tu lah. Tapi yalah, dia in a way mungkin apa yang dia teka tu pasangan dia still tak nak kan. Sebab ianya base yang apa orang tu nak makan. Okay, sometimes orang ada ego juga. Kita dah teka tepat pun dia kata tak tepat. Oh, faham. Right? So memang betul nak makan ayam, nak makan nasi ayam contohnya, kita dah teka tepat dah, tapi ego dia yang tak nak please kita kan. So dia kata tak adalah, dia nak makan nasi lain contohnya kan. So jadi mind reading sebenarnya kadang-kadang is quite waste of time. Dia agak bahaya sebab kita tak tahu apa benda yang berlaku dalam minda orang pada masa berkenaan. Lebih baik orang berkenaan dalam a genuine relationship adalah dia beritahu apa benda dia nak dan dia beritahu apa benda yang dia suka dan beritahu benda yang dia tak suka. Jadinya lebih mudah kan. Faham. Okay, 24 years dalam dunia training, lepas tu bekerja dekat Plus, maksudnya dah handling ramai orang. So selain labor law, selain benda-benda modul berkenaan dengan HR, ada juga coaching menggunakan NLP, neurosemantic dan juga team building. Betul kan? Sebab kena highlight team building ni sebab sekarang Alung pun dah join kan dalam team building. Kita buat musical theatre punya style lah kan. Jadi ke mana lagi hala tuju company Papa sekarang ni? Maksudnya yang sekarang ni guna nama Center of Strategic Human Resource Management. Betul? Ya, betul. Dulu kita guna nama lain kan? Dulu apa? Dia actually the Center of Strategic Human Resource Management lah brand lah.
Tetapi dia punya company di belakang lah Strategic HRM Solution. So jadi Center of Strategic Human Resource Management adalah brand sajalah. So bila kita nak bergerak ke arah human resource, ke arah team building, kebanyakan elemen NLP dengan neurosemantik ni diselit juga, betul dia macam kita panggil, kalau dalam komputer dia ada, dalam komputer dia normally ada dekat laptop kan, dia tulis Intel Inside kan. Kalau dia punya present adalah Intel, dan normally dia chalk dekat laptop berkenaan Intel Inside. So jadi sama juga dalam modul kita ada NLP Inside. So bermaksud walaupun topik tersebut adalah labor law, tetapi ada NLP Inside, bermaksud macam mana pendekatan NLP ataupun komponen-komponen utama dalam NLP tersebut kita gabungkan ataupun kita serapkan dalam modul kita berkenaan. Okay, kita introduction tu dah hampir kemas. Dalam isi minyak dulu by Transmatic Automotive ni Pak. Transmatic Automotive merupakan kita punya main sponsor. So kat office yang ini adalah office Transmatic lah di Shah Alam kan. Dia menguruskan workshop untuk konti, kereta konti dan juga kereta-kereta lain juga. So diorang ada banyak sangat pekerja. Antara isu yang kawan Alun minta tanya, nama owner Dafiq kan, dia minta tanya adalah macam mana nak cari seorang pekerja yang berkualiti. Sewaktu kita nak interview tu ke, sewaktu kita nak tengok resume dia tu kan, apakah elemen-elemen yang diperlukan ataupun checklist lah, at least untuk kita cuba nak dapatkan pekerja yang terbaik tu, ada checklist tak sebenarnya? Dia dalam mengambil pekerja berkenaan, kita kena sabar dari segi interview staff berkenaan, kena sabar kan. Kalau kita tengok, kita buat tulisan berdasarkan resume sahaja untuk mengambil pekerja adalah satu kesilapan. Sebab dekat luar sana memang orang upah, ada orang yang dia ambil upah untuk buat resume orang. So jadi bermaksud dari segi dia punya language dia, bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, memang super first class. Sebab orang berkenan dia punya profession dia tolong buat resume. Dan kalau tengok dalam social media, dia hanya ambil upah RM15 untuk satu resume. Bahasa Melayu satu, bahasa Inggeris satu, ambil dua RM30. So jadi kalau kita tengok resume berkenan dan kita kata wow bagusnya you punya English you punya MU sungguh bagus, kita silap. Sebab apa? Orang yang tak pandai menulis, tak pandai dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, bahasa Malaysia ni, so dia akan upah orang lain untuk buat resume yang menarik. Dan kalau kita tengok resume berkenaan, dia sungguh cantik, cara susun design berkenaan pun kita rasa dia bagus dalam designer, graphic designer. Kita silap sebab dekat luar sana dia orang boleh upah untuk buat design yang menarik dalam resume berkenaan. Right? So jadi dalam kita mengambil pekerja ni, kita kena sabar. Macam tadi Papa cakap, kena sabar dalam mengambil pekerja. Soalan ni kita tanya, satu orang pekerja yang kita interview berapa lama? So majority banyak company interview lebih kurang 1 jam dan dia rasa pun dah lama dah. So 1 jam apakah yang dia boleh dapat daripada temu duga berkenaan? So mungkin setengah jam berkenaan cerita tentang latar belakang pekerja. Kemudian tanya latar belakang pengalaman kerja dan sebagainya kan. Lepas tu mungkin ada 10-20 minit company terpaksa explain apakah benefit kerja dekat sini. So jadi conversation selama 1 jam berkenaan untuk kita ketahui dia bagus tak bagus terlalu sedikit. So jadi kita terpaksa pada hari ini kan, banyak company berdepan dengan situasi pekerja yang diambil tak berkualiti. Maka Papa rasa di mana interview berkenaan kena lebih komprehensif. Contohnya kalau syarikat ni syarikat otomotif, kalau dia kata, kita tanya dia apakah dia boleh buka gearbox tak? Dia kata boleh. Kalau boleh terus kita bawa dia pergi dekat kereta. So mungkin dia perlu tukar sikit pakaian dan sebagainya, terus bagi gearbox dan buka. Kalau dia boleh buka, kita tahu dia boleh buat kerja. Tapi kalau dia tengok ini apa benda ni, tak pernah tengok gearbox macam ni, kita tahu dia kelentong kita dalam tubuh duga tadi. So jadi salah satu cara adalah di mana kita terus suruh dia buat. Dan kalau company beritahu, okay, anda dipanggil temu duga dan temu duga bermula 9 pagi sampai 5 petang dan kita provide dia lunch, 1 hari kita temu duga dia. Dan kalau pukul 4, pukul 5 tu baru habis temu duga dan kita daripada satu ujian pada satu ujian, pada satu test pada satu test, daripada situ kalau kita hasil daripada berkenaan, kita puas hati, kita ambil peluang untuk dia ada kemahiran dan knowledge tersebut tinggi. Maksudnya orang ni lah orang kompeten untuk kita buat kerja. Faham. So satu lagi contohnya macam kita ambil kerani contohnya. Kita tanya dia boleh tak guna Microsoft Office? Sure dia jawab boleh. So
Excel boleh pakai? Boleh. Terus bagi laptop ke komputer, kita tolong buat Excel, tolong buat spreadsheet, tolong buat graph, tolong buat berkenaan. Kalau dia boleh buat, memang kita tahu dia boleh buat kerja. So jadi temuduga yang berdasarkan kata face to face, bertanya berkenaan kau boleh buat ni ke kau boleh buat tu, something yang perlu dielakkan oleh bancakan pada hari ini. So bancakan kena spend time untuk buat temuduga yang komprehensif 9 pagi sampai 5 petang. Tak apalah kita bagi dia lunch pun tak apa, bagi dia seronok dengan temuduga berkenaan, dan daripada satu test ke satu test. So di akhir test berkenaan, kita ambil, kita perhati memang dia boleh buat kerja.